Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan dialah yakni Allah yang menjadikan kamu dua kejadian. Satu kejadian kematian dan satu lagi kejadian kehidupan. Dua-dua kejadian tersebut dengan tujuan untuk menguji di kalangan kamu, ayyukum ahsanu amala, siapakah yang paling baik amalannya sepanjang mana dihidup di atas dunia. Wa huwal azizul ghafur, sesungguhnya dia yakni Allah Maha Perkasa dan juga Maha Mengampun segala dosa manusia. Hadirin jemaah yang dirahmati sekalian, kita masih lagi berada dalam pusingan yang pertama dalam bulan Ramadan. Pusingan yang pertama ini yang disebut dengan Rasulullah SAW sebut awal rahmah. Awal bulan Ramadan merupakan rahmat Allah. Wa awsatuha maghfirah, pertengahan bulan Ramadan merupakan keampunan Allah. Wa awsatuha maghfirah wa akhiruha itqum minan niran. Dan akhir bulan Ramadan nama-nama kita mula dilepaskan daripada senarai ahli neraka Allah dan dimasukkan ke dalam senarai ahli syurga Allah SWT. Agak-agak demikianlah agaknya pada diri kita di sini. Para hadis sekalian, Ramadan yang Allah jadikan pada kita ini, Allah jadikan program yang indah dalam bulan Ramadan sebegini. Ada 3 program yang besar yang Allah jadikan dengan 3 tujuan yang Allah jadikan pada kita untuk kita menghayatinya di dalam bulan Ramadan sebegini. Semenjak daripada bulan Rajab, Allah jadikan satu program yang disebut dengan Isra wal Mi'raj, berlaku dalam bulan Rajab. Dalam bulan Sya'ban, Allah jadikan 2 program untuk nak masuk dalam bulan Ramadan. Allah jadikan 2 program yang besar yang perlu kita hayati, yang disebut dengan peristiwa nisfu Sya'ban dan juga pertukaran kiblat. Walaupun boleh jadi di kalangan kita ada yang menghayatinya dan ada di kalangan kita yang tak menghayatinya tentang pertukaran kiblat, perkara yang besar yang dibaca oleh imam sebentar tadi. Ayat yang dibaca oleh imam sebentar tadi di rakaat yang pertama tadi, saya qulu subhanahu minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Ayat ni satu muka tadi, ayat yang baca tadi, semua cerita tentang pertukaran kiblat. Cerita tentang betapa Rasulullah SAW doa meminta kepada Allah supaya Allah tukarkan kiblat yang asalnya menghadap pada Masjid Aqsa kemudian diubah pada Masjid Haram pula. Namanya Rasulullah doa selama lebih kurang setahun, barulah Allah mustajabkan doa Rasulullah, sehinggalah ayat turun ayat yang waktu mana dibaca oleh imam sebentar tadi, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sesungguhnya Allah telah melihat wajah kamu sentiasa menghadap muka ke langit mengharapkan ditukarkan kiblat. Lalu sekarang wahai Muhammad, tukarlah kiblat kamu daripada asalnya menghadap pada Masjid Aqsa kemudian ubah pada Masjidil Haram pula. Itu berlalu dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, bulan yang cerita tentang ayat tadi, ayat yang kita solat di rakaat yang pertama dalam solat tarawih kita tadi. Para hadirin sekalian, dalam bulan Ramadan Allah jadikan 3 program. Bulan Rajab 1 program, bulan Sya'ban 2 program, dan bulan Ramadan Allah jadikan 3 program yang besar yang Allah jadikan pada kita. 3 program ini katanya para ahli ulama yang pertamanya peristiwa Ghazwatul Badri, peperangan Badar yang berlaku dalam bulan Ramadan. Kenapa Allah pilih bulan Ramadan untuk berlakunya peristiwa yang paling penting dalam hidup orang yang beriman pada Allah? Perang Badar, perang yang pertama dalam hidup Rasulullah
dan juga di kalangan sahabat setelah mana Rasulullah berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Satu peristiwa yang kira-kiranya di sudut logik akalnya tak logik boleh menang, kerana perlawanan itu bertentangan dengan logik akal. Kerana kita boleh lihat peristiwa perang Badar itu peristiwa perang yang bertambung di antara orang Islam seramai 313 orang dan juga dengan musuh seramai lebih kurang 1000 orang. Berlaku dalam bulan Ramadan, di saat pada 17 Ramadan berlakunya yang dinamakan dengan peristiwa perang Badar ini sendiri, yang disebut dengan Badar Kubra. Sehingga kan saat inilah kemunculan dan kemenangan awal Islam. Anda tak cadang nak sebut tentang bagaimana peristiwa perang Badar ini berlaku dan apa dia yang terdapat yang dinamakan dalam siri-siri peperangan dalam perang Badar itu. Yang besarnya yang anda nak sebut, kenapa Allah jadikan perang Badar ini dalam bulan Ramadan, dan tujuan apa Allah jadikan peristiwa perang Badar ini dalam bulan Ramadan. Ulama-ulama sebut, dia kata tujuan yang utamanya Allah nak kaitkan dengan bahawa hidup ini perlu dikuatkan keyakinan kita kepada Allah dengan akidah yang mantap kepada Allah. Allah nak ajar pada kita, kamu hidup kamu jangan banyak bergantung dengan manusia, jangan. Hidup ini jangan bergantung dengan kekuatan material semata-mata, jangan kamu ingat apabila kamu dah jumlah kamu ramai maka kamu akan jadi kuat, jangan. Kerana kuat ini bukan kerana kuatnya yang dinamakan dengan jumlah itu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Allah sebut berapa ramai, berapa banyak orang yang jumlah sedikit boleh mengalahkan musuh yang ramai itu sendiri. Maknanya Allah nak ajar pada dalam hidup kita diajar supaya mantapkan akidah kita kepada Allah. Dalam bulan Ramadan ini, tolong mantapkan keyakinan pada Allah, akidah kita kepada Allah. Akidahnya boleh perhatikan. Kalau kita boleh sebut sikit, akidah maksudnya keyakinan, simpulan, aqaid, simpulan kita, hubungan kita dengan Allah. Kalau kita boleh guna bahasa yang mudah lagi untuk dipahami, akidah maknanya foundation yang asas. Kat bawah ni, bagaimana tegak bangunan ini, kenapa? Kerana bawah ini kuat. Cuba bawah ini tak kuat, maka dia akan runtuh. Bangunan ini akan boleh runtuh bila-bila masa saja. Dalam jasad kita ni, kita kena kuatkan akidah, benda yang paling asas dalam hidup seseorang. Bila kita seorang yang beriman pada Allah, kena kuatkan keyakinan kita pada Allah, sentiasa kuatkan hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita nak kuatkan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Allah jadikan program berpuasa bermula daripada subuh sampai pada maghrib. Allah nak suruh yakinkan adanya Allah dalam hati kita. Nak ajar bahawa hidup kamu ni jangan ingat kamu seorang saja, tidak. Kita kena ajar, ana ma'i Allah. Aku ni sentiasa hidup dengan Allah. Aku ni Allah yang sentiasa pandang. Aku ni Allah sentiasa memandang pada. Apabila Allah sentiasa memandang pada aku, Allah ajar macam mana nak suruh tanam. Allah ni sentiasa pandang, Allah sentiasa lihat pada diri kita. Allah suruh kita puasa bermula daripada subuh sampai pada maghrib. Subuh sampai maghrib ni tujuan apa Allah suruh kita puasa bermula daripada subuh sampai maghrib? Tujuannya nak tanam dalam jiwa kita. Jangan kita nipu, jangan kita buat khianat, jangan kita buat benda-benda yang boleh membatalkan puasa kita. Jaga kita bermula daripada subuh sampai maghrib. Dalam subuh sampai maghrib ni, kalau kita nak nipu, kita boleh nipu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak makan, tuan-tuan boleh makan. Tentu tuan-tuan boleh makan. Kenapa? Kalau kita nak nipu, kita boleh nipu. Kan kita buat macam zaman kanak-kanak dahulu. Terjun dalam sungai, selam kepala. Telan air, gum, 2-3 tegung, lepas tu timbul balik. Lepas tu buat muka sadin. Boleh. Kalau kita nak buat, kita boleh buat. Dalam bulan Ramadan sebagai, kalau kita nak menipu, kita boleh menipu. Kita buat macam zaman kanak-kanak, kalau kita nak menipu kan, menyogok seorang-seorang dalam bilik, kunci pintu bilik, nyogok bawah katil, makan Maggi seorang-seorang. Tak ada siapa yang tahu. Orang yang paling senang nak menipu siapa? Orang perempuan. Orang perempuan paling senang nak menipu. Bulan Ramadan, kalau kita tanya pada dia, tak puasa ke? Tak. Kenapa tak puasa? Musuh disebut demikian. Senang je kalau dia nak tipu. Orang perempuan kalau dia nak tipu, dia boleh tipu pun. Waktu mana kan dia sunatkan, waktu mana dia rasa nak kecap makanan, waktu mana dia masak tu petang-petang, sunat dia ambil makanan, dia letak di tangan dia, telapak jari dia ni, telapak jari dia boleh rasa kecap, nak rasa manis, masin dan sebagainya dia rasa. Tapi kalau dia nak tipu, dia tengok tak ada
kecil puasa, kita didik pada dia puasa. Dan anak-anak nak cerita pada perhatian sekian, anak-anak yang sulung, usia dia baru 6 tahun. Waktu mana yang perempuan tu, apabila anak suruh dia puasa, jadi didik dia puasa. Hari yang pertama dia puasa, hari kedua dia puasa. Hari lepas sembahyang asar je, tersandar tepi dinding, tak bergerak dah dia. Abi, Umi, kakak nak mati dah, dia suruh. Kita kata sabar, tak mati. Tak ada orang yang mati kerana puasa tak. Benda apa yang nak dididik? Allah nak didik apa dia pada kita? Yang pertama, ulama kata Allah nak didik dan Allah nak tanam dalam pemikiran kita, wahai manusia, kalaupun tak ada orang yang nampak kamu kena tanam dalam jiwa kamu, aku nampak benda yang kamu buat. Aku sentiasa nampak benda yang kamu buat dalam hidup kamu. Kamu buatlah apa saja. Kamu SMS di saat mana tak ada orang, SMS dalam tandas tak ada orang. Kamu ingat ke Allah tak nampak ke? Allah nampak. Kamu makan rasuah, kamu ingat ke Allah tak nampak ke? Allah nampak. Kamu nipu orang, kamu buat apa saja dalam hidup kamu, kamu ingat ke Allah tak nampak ke? Allah nampak. Benda yang kita buat semua dipandang, sedang diperhati dan sedang dirakam dalam hidup kita ni. Sampai di pada mahsyar nanti kita akan ditayangkan balik segala video-video perjalanan kehidupan kita ini. Di saat mana Allah sebut ada yang menaqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini kita kena tanam dalam jiwa kita dan anak-anak kita. Sebut pada mereka, ingatkan mereka, hari pada mahsyar nanti Allah tutup mulut kita. Mulut ini akan ditutup. Wa tukallimuna aydihim. Tangan ini mula bercakap. Tangan ini sebut, ya Allah, tangan inilah yang ambil cangkul orang tu tak hantar lagi, ya Allah. Ya Allah, tangan inilah yang sayang orang itu, ya Allah. Tangan inilah yang buat itu, ya Allah. Tangan inilah yang ambil pembelam orang tanpa kebenaran kepada itu, ya Allah. Tangan inilah, tangan ini semua cakap di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan menjadi saksi. Kaki menjadi saksi depan Allah. Ya Allah, akulah yang panjat tembok itu, ya Allah. Akulah yang panjat pokok itu, ya Allah. Akulah yang lari waktu mana kejar itu, ya Allah. Semua akan menjadi saksi. Kita akan tanya, macam mana tangan boleh cakap, Ustaz? Tangan ni boleh cakap macam mana? Kaki ni boleh cakap macam mana? Macam mana nak cakap? Kita sebut demikian. Kita jawab balik, tu radio tu radio. Radio tu lidah tak ada, gigi tak ada, keluar suara macam mana? Kita jawab balik, ni handphone ni handphone. Handphone ni gigi tak ada, lidah tak ada, tiba-tiba keluar suara. Kenapa? Kalaulah manusia boleh buat benda yang demikian, takkanlah Allah tak boleh buat benda ni untuk ditayangkan balik di pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Yang ini satu tanaman akidah. Selama mana Allah nak tanam? Selama 30 hari. 30 hari pasakkan dalam pemikiran kita adanya Allah dan adanya Allah. Apabila orang yang hidup dengan adanya Allah, tak mungkin dia akan rasa takut sesama manusia. Tak mungkin dia akan rasa hebatnya manusia, kecuali dia rasa hebatnya Allah dalam hidup. Kalau orang yang adanya Allah dalam hidup dia, tak mungkin lagi dia nak buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Kerana dia sudah menanam dalam pemikiran dia adanya Allah sepanjang masa dalam hidup dia. Yang pertama. Yang kedua, peristiwa yang kedua yang besar yang berlaku dalam bulan Ramadan ini, ulama-ulama sebut peristiwa yang disebut dengan, yang dinamakan dengan malam nuzul, yang disebut malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini sendiri, Lailatul Qadar Allah sembunyikan. Malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ini kita diajar supaya cari malam Lailatul Qadar. Anda dah sebut bahawa ni, kenapa malam Lailatul Qadar ni nilainya senilai lebih kurang 83 tahun usia. Kenapa Allah jadikan malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan? Kenapa tidak dibuat malam Lailatul Qadar ini pada malam bulan Syaban ke? Senang sikit, ni siang hari kita kena puasa, malam hari kena cari malam Lailatul Qadar. Malam hari ni kita diajar supaya berkejaran dengan keluarga kita. Jom cari malam Lailatul Qadar. Bagi tahu pada anak-anak kita sabar. Sikit je kita cari dapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa kita kena dapatkan malam Lailatul Qadar ini? Kenapa Allah jadikan Lailatul Qadar tersebut? Anak tak nak sebut benda yang apa, tanda-tanda dan sebagainya. Tapi benda yang besar, ulama kata Lailatul Qadar itu untuk mendidik diri kita supaya kita ni sentiasa terjaga di ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak menjaga ibadah, Allah jadikan Lailatul Qadar. Nak suruh jaga ibadah, so itu kita diarahkan oleh Allah supaya puasa bermula pada subuh sampai maghrib. Kenapa subuh sampai maghrib? Kenapa kita tak puasa bermula daripada zuhur sampai pada isyak? Kenapa kita tak puasa bermula daripada
semayang subuh. Payah nak bangun semayang subuh, tak senang nak bangun semayang subuh. Biasa subuh juga, subuh gajah dia bangun. Subuh 7.30 tu subuh gajah tu. Allah dia nak suruh kita bangun semayang subuh. Macam mana cara? Senang je Allah buat. Allah programkan sahur sebelum mana subuh. Allah jadikan sahur sebelum mana subuh. Allah tahu manusia ni kalau sebut bak makan sanggup bangun. Sebut bak makan bangun dia. Reda dia bersedia untuk bersahur tu sendiri. Allah tahu nak suruh bangunkan manusia, aku itu programkan makan sebelum mana subuh. Kita bila sebut sahur saja sanggup letak 10 jam loceng bawah kaki kita. Berdentung-dentung jam loceng kita. Bulan lain mana kita kunci jam, Ramadan kita kunci jam. Bulan lain kita tak sedia untuk nak bangun, nak jaga subuh ni. Tapi Ramadan kita jaga. Setengah-setengah. Sebab itu dalam Islam, sahur tu dekat-dekat dengan subuh. Rasulullah pesan, tasahharu walau bitamratin fa innaha barakah. Sahurlah kamu walaupun dengan sebiji kurma, kerana di sana ada keberkatan yang Allah sediakan pada kita. Sahur mesti dekat-dekat dengan subuh. Subuh 5.40 lebih misalnya contohnya. Kita je sahur kan, lebih kurang 5.15, 5.20 mula sahur. Cuma dalam kalender Melayu kita ni dia ada waktu imsak. Ni kalender Melayu. Kalender Arab tak ada pun waktu imsak. Anda pernah tanya guru anda, kenapa kalender Melayu ada waktu imsak? Kenapa kalender Arab tak ada waktu imsak? Guru anda dia jawab, orang Melayu kita ni kuat makan. Kalau kita tak buat waktu imsak, dia tak sempat nak break. Tak kena. Dia makan, dengar je Allah ingat lagi sebiji. Belum sempat dia makan tu, kita buat 10 minit tu, waktu yang bertenang, waktu bertenang sikit. Supaya break tu makan sikit senang kita. Boleh tak kita ni makan dalam waktu imsak? Boleh, tak ada masalah pun. Cuma kena berhati-hati. Jangan bimbang masuk waktu subuh. Kena jaga-jaga di waktu itu. Sebab itu Allah suruh kita sahur dekat-dekat dengan subuh. Jangan sahur awal sangat. Sahur pukul 12 tengah malam. Orang tanya kenapa sahur awal? Bimbang Ustaz, bimbang tak bangun sahur besok. Dia bimbang tak bangun sahur, dia tak bimbang tak bangun semayang subuh. Semayang subuh tu yang penting. Allah dia nak suruh bangun semayang subuh. Nak ajar apa dia? Nak ajar hidup kamu wahai orang mukmin. Dia berbeza dengan orang tidak mukmin. Orang tidak mukmin dia bangun untuk kerja, manakala kamu bangun untuk solat. Kamu bangun untuk solat, lagi mana kamu kena solat, lagi itu kamu kena bangun. Tapi orang mukmin, kalau dia dah tak kerja, dia tak bangun. Kalau orang tak kerja, lusa pula dia bangun. Yang jadi payah nak bangun, misalnya contoh. Orang yang tidak mukmin demikian. Orang mukmin tak. Orang mukmin dia bangun kerana dia bangun untuk solat. Bangun untuk solat ni dididik. Allah nak didik supaya bangun semayang subuh. Allah jadikan program sebut. Allah nak suruh jaga solat maghrib. Sekali lagi Allah programkan makan sebelum maghrib. Bulan Ramadan kan, semua balik awal dalam bulan Ramadan. Bagi tahu pada bos balik awal sikit bos. Bos tanya kenapa balik awal? Ramadan ni bos, Ramadan tak faham bos aku. Ramadan ni bos kena balik awal sikit. Bos tanya kalau balik lewat tak boleh? Tak boleh bos, jam tak boleh. Kenapa kalau kita tanya kenapa kalau jam? Kenapa? Berbuka tak kereta bos. Dia bimbang berbuka puasa tak kereta. Dia tak bimbang semayang maghrib tak kereta. Semayang maghrib tu yang utama. Satu, Allah dia tahu dah saat ini saat yang baik. Bagaimana Allah turunkan waktu itu waktu rahmat Allah. Allah turunkan waktu mana dekat dengan berbuka tu waktu yang paling kamu gembira dalam hidup kamu. Rasulullah SAW sebut lis-sha'imi farhatan, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang yang puasa ni dia ada 2 saat kegembiraan dalam hidup. Yang pertama, waktu mana dia nak berbuka, dia rasa seronok yang amat sangat dalam hidup. Allah kurniakan kegembiraan. Anak sendiri terasa dekat nak berbuka, kita rasa nikmatnya dalam hidup. Isteri terasa, suami terasa, anak-anak terasa. Ini masa yang paling indah. Waktu mana kita nak berbuka kan, semua balik awal. Suami balik awal tolong isteri. Tak pernah tolong isteri. Bulan lain, bulan Ramadan tolong isteri memandang aku ada suami, rupanya kata dia. Baru perasan ada suami dalam hidup. Bulan lain semua pelan kabut. Ramadan tak tolong duduk meja makan, menunggu saat nak berbuka ni. Kejap-kejap tengok jam, kejap-kejap tengok jam. Bulan yang paling kerap tengok jam Ramadan ni bulan yang paling kerap tengok jam. Kejap-kejap tengok jam kita. Saat nak berbuka, menunggu saat nak berbuka. Tengok jam, buka radio, buka TV semua dah bersedia. Tanya anak-anak, dapat lagi ke?
Abang Long lambat lagi. Abang Long jawab, lambat lagi bang. Ada 10 minit lagi. 10 minit lagi. Dia gaul nasi slow-slow lagi. Dia gaul dulu. Dia gaul, dia angkat, dia jatuh. Angkat, jatuh. Lama-lama dia tak depan mulut dia. Dengar je Allahu Akbar, tunggang terus ni. Orang tanya, kenapa makan awal? Makruh, lewat tahu makruh. Tahu pula hukum ni. Tengok cara Allah nak susun, senang je Allah nak. Cuma orang Melayu kita ni, kalau dia berbuka dan Allah saja yang tahu. Selagi mana tak tersandar tepi dinding, tak berhenti. Dia bukan berbuka, dia panggil mentera darah. Tu yang sampai dia tak sedar tu. Tak nyapa dia mumah. Buka kilah air ni slow-slow. Orang menghajat jom bang solat dulu dah, tak larang. Jamak boleh jamak. Nak jamak di antara maghrib dengan isyak. Allah nak didik ibadah. Allah suruh kita solat tarawih. Nak suruh jaga lagi. Nak jaga lagi. Allah suruh tarawih. Bulan lain tak ada tarawih. Anda tak tahu dah, takut orang kota Kemuning ni tarawih juga bulan lain. Bulan Ramadan Allah jadikan tarawih. Nak tarawih berapa rakaat? Terpulang. Nak buat 8 rakaat. Malam ni berjadi kita buat 8 rakaat. Boleh. Kata Rasulullah buat 8 rakaat. Nak buat 20 rakaat? Boleh. Sayyidina Umar buat 20 rakaat. Nak buat 30 rakaat? Buat. Sayyidina Osman buat 30 rakaat. Nak buat 38 rakaat? Buat. Khalifah Umar Abdul Aziz buat 38 rakaat. Semua ada dalil ni. Jangan kelahi dalam bab ni. Orang Melayu kita ni sangat kelahi. Dia jadi acara tahunan. 8 ke 20, 8 ke 20. Dia tak pernah play 30 ke 38, 30 ke 38. Berkali sampai ada geng 8 dengan geng 20. Geng 8 dengan geng 20 semasa masjid tu siap tempat parking. Parking 20 sebelah kanan. Parking 8 sebelah kanan. Nak sebutnya dia jadi sampai pihak demikian berkelahi. Siapa nak buat 8 buat ni? Kerana anda pernah cerita pada perahan sekali peristiwa yang berlaku. Anda naik satu masjid tu. Naik ada satu masjid tersebut anda duduk je, bila duduk solat. Ustaz, malam ni Ustaz tazkirah kan? Anak kata, malam ni anak tazkirah. Ustaz, malam ni Ustaz tazkirah ni, Ustaz bantai sikit geng-gelapan tu Ustaz. Dia sebut ni. Anak kata, kenapa kena bantai? Ya nak geng-gelapan tu, lepas pada 8 rakaat je, dia terus balik. Anak kata, apa masalah kalau dia balik? Ya nak kalau dia balik terus, apa juga, dia sapu habis more-more yang ada. Kita geng-geng 20 ni dah tak kocok sembahyang. Dan minyak ni habis. Geng-geng 8 pun satu tak siap dah langsung pada geng-geng 20. Tidak jadi satu acara tahunan. Untuk nak baik dia jadi ni. Jangan siapa nak buat 8 buat. Rasulullah buat 8. Tapi 8 rakaat Rasulullah pun menjelang subuh baru habis. 8 rakaat Rasulullah, kalau kita baca dah hadis Rasulullah, Huzaifah dia cerita solat dengan Rasulullah. Satu malam di rakaat yang pertama aku sembahyang dengan Rasulullah. Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Baca dia surah Al-Baqarah, aku dengar Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Aku ingat satu ayat mesti Rasulullah rukuk. Tak, Rasulullah bagi habis 286 ayat. Habis 286 ayat, aku ingat Rasulullah mesti rukuk. Tak, Rasulullah baca sambung baca surah An-Nisa. Habis surah An-Nisa, aku ingat Rasulullah rukuk. Tak, Rasulullah ulang balik baca surah Al-Imran. Habis surah Al-Imran, barulah Rasulullah rukuk. Selama mana Rasulullah rukuk? Selama mana Rasulullah qiyam. Kemudian Rasulullah i'tidal. Selama mana Rasulullah i'tidal, selama mana Rasulullah rukuk. Allahu Akbar. Kita kalau solat dengan Rasulullah nak, anda rasa malam tu balik jalan mengangkang. Taubat nasuha kita. Tak pernah payah macam ni. Kita terima baca sampai Hisma Rabbikal A'la pernah marah. Kita imam baca panjang sikit je Pak Imam. Inna a'tayna je Pak Imam. Apa ni inna anzalna ni sebagainya. Kita kan satu anak biasa sebut, kalau kita dengar sembahyang ni, kalau diri nama diri dengar, itu dah ada bersih. Islam benar kan? Sembahyang sunat kan? Siapa-siapa yang letih dengar, jangan cepat nak balik. Itu dah ada bersih. Sembahyang anda bersih boleh? Jadi masjid tolong sediakan kursi bagi satu lengur-lengur semisal. Pinjam kursi kantin kan, yang straight, yang panjang. Geng-geng rumah duduk atas kursi. Senang nak sebut tu lebih. Biar dia satu staff duduk je. Nak sebut gambaran bagaimana boleh dia. Kalau tak boleh, sambil duduk atas kursi pun tak boleh. Boleh tidak? Islam benarkan. Sembahyang sunat terawih. Sembahyang sunat. Kenapa
sida pun enggak usah. Sosok dada ni makan banyak sangat tadi. Pantang sendawa, keluar cendol sedikit. Tak boleh kan? Duduk pun tak boleh, bagi. Sembahyang tarawih sampai pagi. Cuma tak dibuat orang kan. Kalau buat juga orang mandang atas bawah. Dia ni malam besok mesti bawa tak perlu. Orang dah lama dah bagi salam, tak bagi salam lagi dia. Nak sebut je boleh pada dia. Kalau tak boleh sambil bagi pun tak boleh. Boleh talqin dah ni, mati dah ni. Tapi bagi pun tak boleh. Satu, kita jangan tertinggal daripada ibadah ini. Jangan ibadah. Solat tarawih. Dengan tu dia nak beriak. Nak bina balik ibadah. Kita kan payah nak semayang. Payah nak solat. Apabila payah nak solat, Allah jadikan tarawih, semayang, qiyamul lail. Sambung lagi besok. Bangun pagi besok, kejut anak-anak isteri kita. Kejut mereka. Rasulullah SAW sebut, Allah, aku doa biar Allah bahagialah mana-mana rumah tangga seorang suami yang mengejutkan isterinya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kejutkan isteri dia. Isteri dia tak nak bangun. Dia kejut anak-anak dia tak nak bangun. Rasulullah kata, dia ambil tangan dia, dia celup dalam bekas air, dia ringgis-ringgis ke muka anak dan isteri dia untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dia kejut anak isteri dia, bangun. Kita cari malam Lailatul Qadar. Rasulullah kata, aku doa biar Allah bahagia rumah tangga semua. Rasulullah SAW sebut, aku doa biar Allah bahagia mana-mana seorang isteri yang dia bangun dan dikejutkan suami dia dan anak-anak. Supaya bangun mencari malam Lailatul Qadar. Bangun cari malam Lailatul Qadar, kejut suami dia. Bangun. Doa pada Allah malam Lailatul Qadar. Suami dia membiak tak nak bangun. Rasulullah SAW sebut, dia ambil air, kemudian dicelup tangan dia dalam bekas air, dia ringgis ke muka suami dia supaya suami dia bangun untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ringgit pun tak bangun, ambil air satu bandi, tidur semua. Tu Anas sebut, bukan Rasulullah sebut. Nak sebut dengan badan. Nak suruh bangun kenapa? Buat ibadah. Kita kan malas dalam buat ibadah. Ramai mana orang yang payah nak buat amal ibadah. Tapi Allah nak suruh bangun, Allah jadikan cara demikian. Dua, nak didik ibadah kita pada Allah SWT. Dan yang akhir sekali, dalam bulan Ramadan ini, Allah jadikan satu program yang besar lagi yang disebut dengan Nuzulul Quran dalam bulan Ramadan. Kenapa Allah jadikan Nuzulul Quran? Nuzulul Quran, ulama kata untuk mendidik akhlak dan membina pribadi seseorang. Al-Quran kana khuluqul Quran. Tatkala mana ditanya pada Aisyah bagaimana gambaran pribadi Rasulullah, lalu Aisyah jawab apa dia? Kana khuluqul Quran. Rasulullah ni Quran yang sedang bergerak. Ramadan, anda ulang sekali lagi nak sebut ni, jangan sampai ada di kalangan kita yang dah malam yang 7 ke malam yang 8 kita ni, tiba-tiba ada lagi yang tak jamak dan tak sentuh pun Quran. Rugilah dia dan rugilah kita kalau sekiranya kita dah masuk bulan Ramadan, tiba-tiba Quran masih lagi kita tak pegang dan kita tak baca. Patutnya paling tidak pun kita pegang Quran. Kenapa? Quran itu yang membina pribadi kita dan membina akhlak kita. Satu, apa benda yang nak bina akhlak ni? Allah, Rasulullah SAW pesan dalam bulan Ramadan, banyakkan sedekah. Tolong banyakkan sedekah. Kalau kamu tak boleh baca Quran, kamu sedekah dia banyak. Sehingga kan kalau kita tengokkan orang-orang Arab masuk bulan Ramadan jadi pemurah manusia. Orang Arab, anak belajar di Universiti Al-Azhar Mesir. Anda ingat lagi waktu mana anda belajar di Mesir? Orang Mesir ni di antara orang Arab yang paling kedekut dalam dunia. Di antara orang Arab yang paling kedekut lah. Kenapa? Dia dapat duit tu, dia boleh cium duit. Dia cium duit. Mana ada orang cium duit? Dia orang Arab, dia boleh cium. Arab Mesir dia cium duit, bunyi cap-cap dia cium. Orang Arab Mesir cium duit. Tapi masa dalam bulan Ramadan menjadi sepemurah manusia. Anda ingat lagi waktu mana anda belajar di Mesir tu? Waktu mana nak pergi beli makanan, petang duduk jalan, tiba-tiba ada kereta, sebuah kereta emas S320 berhenti tepi jalan tu, berhenti je. Seorang orang kaya turun tongkat ni, dia panggil Ta'ala ya ni, Ta'ala. Dia tengok kita tu, Ta'ala ya ni, dia panggil, kita pun pergi dekat dengan dia. Anta minin, dia tanya, kamu datang daripada mana? Kita jawab min Malaysia, daripada Malaysia. Kita jawab demikian. Dia tanya lagi, anta sakin fil, kamu tinggal kat mana? Baitul Uqra, kita sebut rumah sewa, kita sebut demikian. Anda tadrus fil, kamu belajar kat mana? Jamiatul Azhar, kita sebut Universiti Al-Azhar. Sana kam, dia tanya, tahun berapa? Kita jawab tahun kedua. Anda sakin ma'ak, kan ma'ak, berapa orang dengan kamu? 6 nafar, kita sebut 6 orang. Ta'ala ya ni, Ta'ala.
Dia panggil dekat dengan kita, wahai anakku datang dekat sikit. Datang dekat sikit, dia pun tekan bonet kereta, buka bonet kereta masuk, tengok ayam penuh dalam bonet kereta. Ayam yang sudah disembelih. Dia kata, khuz ya ni, ambillah wahai anakku, dia kata. Ambil wahai anakku untuk berbuka puasa di sini. Kita disebut suruh ambil itu terekam dulu ambil 4 ekor. Dia dah payah dah dapat ni, dapat free pula. 4 ekor tak boleh selus-selus. Allah tuan-tuan, kita letak ayam yang sudah disembelih. Ada tempat kita ni, kita memang letak ayam. Tak ada kita letak kayu golf ada kan? Kita letak apa dia? Mana standard? Letak ayam-ayam ni mana standard? Nak sebut dia letak ayam penuh dalam bonek sebut. Dia suruh ambil, kita pun ambil 4 ekor. Ambil 4 ekor tu dia memandang. Dah ada. Apa ni? Kita kata Firah, kan ayam kamu suruh ambil kan tadi? Dia bertanya balik, kan berapa orang dengan kamu? Kita kata Sita Nafar Muskifayah. Dia kata 6 orang, tak cukup, tambah lagi. Suruh ambil lagi. Seekor seorang. Dia ingat ke kita ni macam Arab. Dia ingat Arab tak apa dah seekor seorang pun. Nak sebut gambaran pemurahnya dia dalam bulan Ramadan. Tapi sayang masuk Syawal kedekut balik. Cuma nak sebut di gambaran kita ni Allah nak didikkan bulan Ramadan dia jadi pemurah. Sepemurah-pemurah manusia. Jangan ada di kalangan kita yang dah masuk bulan Ramadan tak bersedekah lagi. Bulan Ramadan tak ada sedekah sesen pun lagi untuk kerja-kerja kita. Padahal kita dah sampai 7 malam dah. Di saat mana kita dah sampai hampir separuh dah, tiba-tiba kita masih lagi tertinggal daripada membina akhlak untuk membina pribadi. Para hadirin sekalian, 3 benda ni sebenarnya. Kenapa Allah buat 3 benda? Ulama-ulama kata, kalau kita gabung akidah, ibadah dan juga akhlak, lalu lahirlah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lahirlah takwa. Kalau kita boleh gabung 3 benda ni dalam diri kita, akidah kita mantap, ibadah kita sempurna, akhlak kita terjamin. Lalu yang ini disebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin sekalian, kesempatan yang baik ini mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati di sisi Allah, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang benar-benar bertakwa pada Allah. Tatkala mana kita dah berada di pertengahan, hampir-hampir pertengahan bulan Ramadan ini, dan kita teruskan istiqamah. Tuan-tuan tulis nama tuan-tuan di dinding-dinding itu. Maksudnya biar nama dinding-dinding itu tertulis nama kita di antara orang yang istiqamah yang datang ke masjid. Orang yang tidak pernah meninggalkan malam-malam yang indah ini, yang kita bina dan kita bina. Jangan jadi macam orang itu, jangan jadi macam orang itu, jadilah orang yang sentiasa semakin baik dan semakin baik. Lagi hujung Ramadan lagi baik, lagi hujung Ramadan lagi terbaik lagi. Kenapa? Kerana kita di kalangan orang-orang yang benar-benar menghayati nilai Ramadan yang Allah kurniakan dalam kehidupan kita ini sendiri. Terima kasih sekali lagi. Aku lupa ni hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan sekali lagi, kat luar tu ada madu yang anda pernah sebut bawah ni, madu yang datang daripada selatan Thailand tu. Tuan-tuan yang nak pada madu tu ada kat luar sana. Madu yang untuk dana sekolah di selatan Thailand. Madu tu alhamdulillah sekarang sampai pelajar tu lebih kurang 200 orang yang belajar hasil jualan madu ni saja. Madu tu para hadirin sekalian, buat amalan, gantikan dengan kita buat air berbuka puasa dengan air madu, kemudian kita bersahur dengan air madu. Tuan-tuan akan rasa kelainan. Cuba tuan-tuan buat dalam di antara hadis Rasulullah kita, di antara nikmat yang indah di atas dunia ini, apabila kamu boleh minum air madu dalam keadaan sejuk, katanya Rasulullah SAW. Maknanya cuba kita buat nikmat-nikmat yang disebut oleh Rasulullah SAW itu, kacau dengan air madu itulah untuk jadi amalan dari dia. Tentang yang kedua, ada 2 pamphlet kat luar nanti. Ada 2 sekolah, satu sekolah di CC8 tersebut, satu lagi di Kelantan. Anda perlukan pada dana juga di Kelantan tu untuk